Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton. Okey, saya mulakan saya punya live hari ini. Okey, hari ini saya nak buat sedikit disclaimer kepada para mereka yang menonton, pada mereka yang menonton pada penonton. Okey, saya mulakan saya punya live hari ini. Okey, hari ni Okey, saya nak buat disclaimer mula-mula dulu. Okey, apa yang saya sampaikan dalam live saya adalah saya punya pendapat. Saya punya pendapat berdasarkan kepada training yang saya dapat dari seorang coach, dan juga berdasarkan kepada pengalaman hidup saya selama saya hidup ni lah, dalam menghadapi kerjaya saya dalam dunia korporat dan juga dalam bidang keusahawanan. Jadi mungkin pendapat saya ni ada yang orang boleh terima dan ada yang orang tak boleh terima. Jadi bagi saya, kalau boleh terima dan baik, boleh kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau rasa tak boleh terima dan nak buat perbincangan dengan saya, bolehlah hubungi saya lah untuk berbincang lebih lanjut dengan saya. Okey, right. Okey, saya hari ni saya nak cerita pasal limiting belief. Satu kepercayaan yang orang kata selalu kita menghadkan dalam diri kita, yang menyebabkan kita tak boleh nak progress dalam apa yang kita nak buat dalam kerjaya, dalam hidup kita lah. Dalam bahasa orang putihnya dipanggil limiting belief. Okay? Limiting belief ni semua orang ada sebenarnya. Saya pun ada, bukan tak ada, saya pun ada, semua orang ada. Tapi kadang-kadang limiting belief ni satu perkara yang kalau kita terlampau percaya sangat dalam perkara limiting belief tu, maka kita tak boleh nak maju ke depan. Okay? Saya nak bagi contoh, ada beberapa limiting belief yang ada dalam kebanyakan orang. Okay? Satu limiting belief kata dia tak ada pelajaran. Okay? Dia kata dia tak ada pelajaran. Bila dia kata dia tak ada pelajaran ataupun dia tak belajar tinggi, maka dia tak boleh nak maju dalam dia punya dalam dia punya kehidupan. Dia tak boleh nak berjaya lah. Jadi dia satu limiting belief yang ada pada diri dia. Yang pertama. Yang kedua, limiting belief yang kedua, dia kata dia bukan daripada keluarga yang kaya. Saya bagi contoh lah, ni contoh-contoh. Sebenarnya banyak. Contoh yang kedua, saya bagi contoh, dia bukan daripada keluarga yang kaya. Okay? Keluarga dia tak ada duit, maka dia tak boleh nak berjaya dalam hidup dia oleh kerana keluarga dia tak ada duit. Okay? Contohlah yang kedua. Contoh yang ketiga, dia dah terlalu tua lah. Mungkin dah umur 50 ataupun umur 60, masih tak berjaya dalam hidup. Dia kata dah tak boleh berjaya dalam hidup. Okay? Jadi saya bagi 3 contoh. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh. Setiap orang ada dia punya limiting belief yang berlainan lah. Jadi saya bagi 3 contoh tu lah. Okey, pertama sekali, limiting belief ni macam, kalau kita nak bandingkan, adalah macam satu meja yang ada 4 kaki. Dia boleh bertahan sebab ada 4 kaki yang support limiting belief tu. Okey. Jadi contohnya, bila kita kata kita tak belajar tinggi, maka kita tak boleh berjaya. Apa sebenarnya support kita tu? Jadi support kita tu sebenarnya adalah mungkin kita telah diberitahu daripada kecil oleh mungkin parent kita, mak bapak kita, mengatakan bahawa kalau kita tak belajar tinggi, maka kita tak akan berjaya. Kan? Jadi ini adalah salah satu support, salah satu kaki yang support kepercayaan kita tu. Ataupun yang keduanya, supporting yang keduanya, mungkin kita tengok kawan-kawan kita ada yang berjaya sebab mereka belajar tinggi, dan kita, oleh kerana kita tak belajar tinggi, kita kata kita tak boleh berjaya dalam hidup. Itu support yang kedua lah. Yang ketiga, mungkin ada kita tengok mungkin cikgu kita ke cakap benda sama, kan? Jadi oleh kerana itu kita dah percaya bahawa kita belajar tinggi, tak belajar tinggi, maka
kita tak boleh berjaya. Jadi benda tu pun jadi salah satu ada satu tiang kaki kita. Dan yang keempat, saya bagi contoh lagi, contoh hari ini dengan adanya sosial media, kita tengok banyak unsur bukti-bukti kejayaan seseorang bila dia berpelajaran tinggi, hasil daripada benda yang kita tengok dalam social media. Jadi benda-benda ni jadi sebagai satu bukti kepada kita bahawa kalau kita tak ada pelajaran yang tinggi, maka kita tak boleh berjaya. Tapi sebenarnya kita dah ternampak banyak bukti sekarang ni. Bukti pun ada depan mata kita bahawa orang tu tak perlu belajar tinggi untuk berjaya. Kita bagi contoh, Mark Zuckerberg, Facebook punya bos, dia tak belajar tinggi, dia masuk universiti pun fail, tapi tengok dia hari ni, dia salah seorang billionaire. Jadi sebenarnya kita boleh melawan, orang kata, kita punya pemikiran kita, apa yang berdasarkan apa yang kita rasa, belief kita tu. Okey. Jadi sekarang ni saya nak bagi satu kaedah lah sebagai seorang coach. Saya nak bagi satu kaedah bagaimana untuk kita lawan limiting belief yang ada pada diri kita. Okey. First kali kita kena tulis limiting belief yang kita ada dalam diri kita sekarang. Okey, kita list down. Saya bagi contoh tadi, contoh bila kita kata kita tak belajar tinggi, maka kita tak boleh berjaya dalam hidup. Ataupun kita bagi contoh, kita tak datang daripada keluarga kaya, maka kita tak boleh berjaya dalam hidup. Saya bagi dua contoh tadi kan. Jadi kita tulis, kita list down benda-benda tu. Selepas kita list down kita punya limiting belief tu, yang kedua, kita tanya diri kita, kenapa kita percaya benda tu? Kita kena list down pula. Sebab-sebab yang kita percaya bahawa benda-benda yang kita kata tadi. Contohnya bila kita kata orang yang tak ada pelajaran tu tak berjaya. Okay? Kenapa kita rasa orang yang tak ada pelajaran tu? Apa bukti kita? Siapa yang cakap tu? Adakah benda tu ada pada keluarga kita? Kita kena tulis bukti je. Kita kena list down bukti-bukti dia. Okey, saya recap balik. First kali kita tulis apa benda yang kita apa benda yang negative belief yang ada pada diri kita, pertama. Yang kedua, kita tulis kenapa kita percaya benda tu, kita list down. Okey. Yang ketiga, yang ni paling penting sekali lah. Kita kena list down juga benda yang berlawanan dengan belief kita tu. Okey. Contoh-contoh yang ada, yang kita nampak sekeliling kita, benda yang berlawanan dengan belief tu. Contohnya, kalau kita kata kita tak ada pelajaran, maka kita tak boleh berjaya. Kita kena list down contoh-contoh yang ada, yang kita tahu, yang kita nampak, sama ada kita nampak daripada berita-berita yang kita baca dalam social media, ataupun benda tu berlaku pada kawan-kawan kita, atau benda tu berlaku pada sesiapa yang kita kenal. Kita tuliskan, kita tulis benda yang berlawanan dengan kita punya belief tu. Okey. Contohnya kita tulis, Mark Zuckerberg, dia fail universiti pun dia boleh berjaya. Kita list down. Lepas tu contohnya Apple, Steve Jobs pun dia fail universiti pun dia berjaya, dia boleh berjaya. So kita kena tulis sebanyak yang kita boleh ingat, sebanyak yang kita boleh cari orang-orang ataupun situasi-situasi di mana orang yang tak berjaya, atau seorang yang tak berpelajaran tinggi boleh berjaya. Kita kena list down. Okey. Jadi bila kita dah list down benda-benda ni semua, lagi banyak kita boleh listkan perkara-perkara yang berlawanan dengan belief itu, maka insya-Allah kita pun akan hilang kepercayaan yang limiting belief tu. Macam contohnya, kalau kita kata kita dah terlalu tua untuk berjaya, maka kita tak boleh nak berjaya lagi dalam hidup kita. Kita list down orang yang dah umur dah tua, di mana dia boleh berjaya. Contoh, kita list down macam contoh bos KFC, dia dapat jadi jutawan, ataupun dia boleh berjaya dalam dia punya bisnes, dia dah umur 60 lebih. Sebelum tu dia nak jual resepi KFC, dia tak ada orang nak dengar kan. Jadi banyak contoh sebenarnya. Nelson Mandela,
berpuluh-puluh tahun dia duduk dalam penjara. Akhirnya saya ingat, tak silap saya, umur dia 70 lebih ataupun 80 baru dia keluar dari penjara dan dia jadi Presiden Afrika Selatan. Jadi banyak bukti sebenarnya. Jadi kita kena list down. Jadi lagi banyak kita list down untuk kita lawan limiting belief tu, maka insya-Allah limiting belief tu akan hilang daripada diri kita. Jadi itu sajalah saya punya live hari, dah lebih kurang 10 minit. Jadi insya-Allah boleh kongsilah kepada sesiapa yang tak sempat tengok saya punya live hari. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.